dengan Tuan Haji Muhammad Zarif daripada PPIM sendiri, dan juga kita ada Datuk Dr. Sharifuddin Musa selaku Presiden juga Yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Dan hari ini kabarnya nak bercakap mengenai halal, pengguna dan halal. Pengguna dan halal. Ya. Okey, jadi seperti biasa juga untuk isu-isu kepenggunaan, anda boleh juga bersama kami 0326927939 atau respon terus di Facebook kami di Bernama Radio 24. Okey, kita nak mulakan dahulu bersama dengan Haji Zarif di studio. Silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, Datuk Dr. Sharifuddin Musa, merupakan Presiden atau Yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Hari ini Datuk akan berkongsi dengan kita pengalaman dia sebagai seorang pengguna, seorang peniaga, dan sepanjang melaksanakan menjalankan perniagaan tu ada info-info yang berguna untuk dikongsikan bersama pengguna lain. Jadi untuk hari ini Datuk, saya harap Datuk boleh kongsi dengan kita tu berkenaan dengan isu yang kita bawa hari ini, pengguna dan halal. Antara salah satu perniagaan yang Datuk Dr. Sharifuddin terlibat adalah perniagaan plastik. Plastik. Jadi kita pun mungkin apa kena mengena plastik dengan halal ni kan. Jadi Datuk kalau boleh kongsi sikit tu tentang Datuk punya perniagaan dulu tu, jadi kita bawa terus kemudian bawa kepada cerita plastik ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hari ini lah biasa yang kita dengar, iaitu mengenai industri halal. Dah semestinya di Malaysia kita tahu bahawa halal memang terkenal di seluruh dunia sebagai Malaysia, dan dalam proses pemrosesan makanan. Tapi kadang kita masih belum keseluruhan lagi kita halal. Contohnya dalam proses kita dah melibatkan halal dalam halal penyembelihan, tapi pembungkusan kita belum tentu lagi. Jadi plastik pun ada masalah. Ada masalah. Panjang cerita. Jadi kita fikir bahawa perlu kita penengahkan bahawa sekarang banyak recycle yang kita gunakan, terutama untuk pembungkusan plastik ataupun makanan. Dia menggunakan barang recycle yang tak tentu tempat dia. Jadi kami cuba memberi ataupun mencadang kepada kerajaan supaya plastik pembungkusan digunakan adalah virgin yang halal, tidak daripada recycle. Okey, bagaimana boleh dapat tahu yang plastik ni pun ada unsur-unsur tidak halal tu, Haji? Sebelum tu kita macam Datuk sebut tadi, kita mungkin daripada penyediaan, daripada bahan, daripada proses penyediaan, lepas tu pengurusan sepanjang proses tu kita mungkin ada sampai ke tahap yang halal. Tapi yang penghujungnya tu kita gunakan bahan yang tidak halal. Sebagai contoh kita beli daging burger sebagai contoh kan. Produk tu dah tentu disahkan halal oleh yang pihak wajib. Tapi kita tidak tahu sama ada bungkusan tu yang membungkus produk itu dia akhirnya sebenarnya produk itu cemar. Produk yang di sekitar semula yang tak tahu mana sumber dia, dan digunakan mungkin daripada sumber-sumber yang kita tak tahu. Macam kita tahulah produk kita semula. Jadi sumber yang sangat meragukan. Jadi akhirnya berlakulah contamination, pencampuran antara produk yang halal dan tidak halal. Jadi kita sebagai seorang Muslim, halal tu jelas 100% harus halal. Tak ada orang kata 99% halal, 1% yang tak halal. Jadi itu yang pentingnya kita nak kongsikan dengan semua. Yang saya faham dan difahami oleh Datuk melalui perjumpaan sebelum ini, pihak pengeluar, pihak yang juga di bawah DPMM Kuala Lumpur juga mengeluarkan plastik yang bersumberkan bahan asas itu bahan yang halal, tidak ada sumber recycle tu. Ya, betul. Campuran lain lah. Kalau diikutkan sebelum ini, siapa yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan yang plastik yang ada di pasaran sekarang ini kan betul-betul daripada sumber yang halal? Saya rasa terlepas pandang tu. Belum ada lagi. Belum ada kan? Okey. Kita akan sambung selepas seruan azan dan juga 5 utama. Terus bersama kami, topik kita hari ini pengguna dan halal. Anda boleh respon terus di Facebook di Bernama Radio 24. Kembali lagi selepas ini.
Dunia Pengguna bersama Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kita ada Datuk Dr. Syarifuddin Musa dan juga Haji Muhammad Zarif di studio. Anda boleh respon di Facebook atau hubungi kami terus 03 26927939 bercakap mengenai pengguna dan halal. Ya. Okay, mungkin kita boleh sambung lagi. Tadi kan ada tanya mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan. Ya. Katanya lepas pandang, terlepas pandang. Tapi dalam soal terlepas pandang kita boleh terima ke? Sebab kita tahu plastik itu memang kita guna kan? Ya, itu yang saya kita pun masa Datuk bawa isu ni kepada kita pun agak terkejut juga. Bukannya kata kita tak kisah, tapi kita tidak tahu keperluan ni, kita tak tahu proses tu macam mana. Kita beranggapan selama ni digunakan bahan yang halal kot kan. Jadi saya pun kita pun masa bawa ni kita sangat-sangat teruja dan kita rasa apa yang ada sekarang, kalau kita punya pilihan yang lebih baik, kenapa kita tidak usahakan ke arah tu. Ya, Dan saya difahamkan juga kos ini tidaklah beza ni tinggi sangat kan. dia sama saja. Dan jadi kalau kata kalau boleh saya tanya tu, daripada segi sebelum ni tu, macam mana kita nak kenal pasti sama ada produk tu plastik tu halal atau sebaliknya, dia gunakan bahan recycle ataupun tidak. Okey, ingat di sini boleh dapat kongsi bersama lah mengenai plastik. Okey. Sebab saya agak bidang lama dalam bidang plastik, hampir 20 tahun. Okey. Saya Sebagai contoh, plastik Ramly Burger dengan UIA ke apa? Yes, UIA pun ada, botol-botol ubat pun ada lah. Okey. Okey. Apa yang kami keluarkan, plastik yang ada ni adalah plastik virgin yang biasa untuk makanan dan juga ubat-ubatan. Ya. Ini adalah satu sensitif kerana kalau kita nak tahu, kadang kita tengok macam mana kita tahu dia halal tak halal sedang dia tak tulis sana. Ya. Tapi kita lebih tip yang kita boleh bagi bahawa plastik yang virgin adalah lebih cerah. Dia skala putih, oren, Tebal pun kuning, tebal Rasanya tebal tebal. nipis sama, tetapi dia punya colour cerah. Colornya cerah. Contoh kalau plastik recycle, plastik yang gelap. Contoh plastik sampah. Okey. Plastik yang berkala hitam. Plastik anak benih. Plastik yang warna merah-merah, warna jingga semua Yang- tu. Jadi kalau kita Nipis tu Yes, macam mana? itu tak apa cantik. Itu recycle. Okey. Tapi ini Macam kita contoh-contoh lah. rewang kat Kita ada licin. Ada licin sikit. kalau macam kita rewang kat kampung tu, orang buka pakai plastik hitam tu, plastik nasi kita tu, makna kalau saya difahamkan itu tahap yang paling teruk. Ya, betul. Maknanya ni plastik yang bermutu, Bermutu. yang lebih elok yang tidak di-recycle, Ya, betul. dikitas semula. Tapi adakah plastik yang bermutu ini, yang licin, kita tengok ni warnanya terang, memang dijamin halal? Memang dijamin halal. Okey. Okey. Sebab asas produk tu adalah daripada petroleum, daripada minyak. Jadi benda tu minyak terus diproses menjadi plastik. Tapi kebanyakannya kalau kita tengok peniaga kecil-kecilan di kaki lima ke kan, kalau jual pisang goreng ke, kuih-kuih ke, masuk dalam plastik yang memang bukan plastik yang licin macam ni, plastik yang biasa. Plastik tu mahal. Dia macam kalau kita letak barang pun, kalau berat pun dia tak adalah terkoyak. Ya, Tapi betul. kalau plastik yang Recycle. yang nipis, yang kita panggil semula. rock tu memang boleh koyak lah. Koyak. Okey. Kadang-kadang plastik recycle ni dia bertindak balas dengan bahan makanan yang kita masuk dalam tu. Jadi perkara tu tak berapa bagus lah untuk kesihatan juga. Baik, bila adanya respons begini, PPIM sendiri bagaimana nak beri penerangan kepada pengguna. Jadi kita ni kalau nak buang sampah kita bolehlah beli yang murah tu, Ya, tapi betul. kalau untuk penggunaan seharian ni makanan, letak makanan. Saya berdasarkan apa yang kita bincang di PPIM, apa yang kita akan syorkan kepada pihak kerajaan adalah supaya plastik ini dikategorikan kepada dua kategori, halal dan tidak halal. Ya, saya. Sebab untuk memberikan perbezaan, mungkin penandaan satu jenis tanda yang boleh membezakan plastik itu halal atau sebaliknya. Kita akan pertama sekali kita akan berjumpa dengan insya-Allah dengan JAKIM untuk memaklumkan berkenaan perkara ini. Seperti yang saya faham, JAKIM hanya akan bertindak balas sekiranya benda itu diketahui ada alternatif. Contohnya ada membezakan halal tidak halal. Sebelum ni ada seorang sahabat saya, dia buat lampin. Jadi bila dia apply untuk dapatkan halal, JAKIM tidak benarkan. Sebab dia kata dia tidak ada definisi lampin itu haram.
Okey. Tetapi ada kandungan yang digunakan, itu sebagai contoh kandungan gam yang digunakan, Ya. kapas yang digunakan itu di kita semula. Jadi hakim boleh pertimbangkan untuk memberi status halal. Tetapi kalau itu yang, kalau katalah semua benda, contohnya macam kad, contohnya, Okey, itu ya. tidak perlulah justifikasi halal. Yalah. Tapi kalau benda-benda yang melibatkan makanan, pembungkusan ataupun yang melalui proses, Yalah. harus kita kategorikan. Okey, baik, kita terima pemanggil dahulu ketika ini Haji Mustafa di talian. Hello, Assalamualaikum. Untuk maklumat Haji Mustafa, yang mengusahakan industri ini adalah Dr. Syarifuddin. Okey. Kita akan kongsi kemudian nombor Datuk, dan itulah kita, sama ada kita di PPIM kita boleh ke, kita pun tak tahu. Sebab yang saya explain tadi, kita tidak tahu keperluannya tu. Kita tidak tahu proses. Selama ni pada anggapan kita bersangka baik. Okey. Kita beranggapan semua plastik yang digunakan ini memang dah diiktiraf oleh pihak tertentu. Sebab sudah pasti ada pihak yang bertanggungjawab. Ya. Kementerian bertanggungjawab memastikan, contohnya Jabatan Alam kita. Ada produk yang boleh menggunakan bahan kita semula, ada produk yang tidak boleh sama sekali. Contoh, kita bila plastik yang sampai tu, katalah saya nak beli produk botol, contoh tu botol mineral tu. Macam mana kita nak tahu produk yang bahan asas tu bukan bahan recycle? Itulah. Contohnya dah melalui ke pusat sampah, dah masuk ke dalam lori sampah, dah terbiar di depan di bawah matahari berbulan-bulan, Ya. dengan najis bercampur. Jadi macam mana kita nak tahu? Dengan tulang yang Memang tak tahulah, Cik. Memang tak boleh nak tahu kan. Okey. Boleh tak Datuk jelaskan juga, sebab mungkin kita ni kurang arif dari segi pembuatan plastik tu. Biasanya plastik ni dia dibuat, dicampur dengan apa kalau nak kira bahan-bahan yang digunakan? Okey. Plastik ni adalah bahannya straightforward saja, iaitu daripada petroleum gas, Petroleum gas dan dihasilkan bahan mentah, dan terus buat pada plastik. Dipanggil Okey. Resin, ya betul. Resin. Resin. Okey, ini bukanlah maksudnya campuran daripada tulang apa-apa, Tak ada, tidak, tetapi 100%. proses di kita semula tu yang kita ragui Yeah. daripada Yes. plastik yang murah. Ya betul. Untuk penonton semua, bahawa plastik adalah bahan yang terbaik untuk isi makanan. Okey. Ini disebabkan plastik ni tiada hakisan. Ya. Tak ada hakisan. Jadi kalau plastik ni, kalau kita biarkan lama macam mana pun, dia tak berkulat, dia tak hapus, dia memang Itu kalau yang dia tak guna lubang bahan, ke? tak ada itu lubang. yang guna virgin plastik lah. Yes, Kalau yang betul. recycle ke? Recycle ni biasanya dia ada tindak balas. Jadi tak berapa bagus. Contoh bahan makanan yang untuk kita balut daripada macam kertas semua, Ya. itu memang sangat diragui dengan polyethylene sekali. Tapi plastik ni, bahan makanan adalah benda yang paling baik. Contoh kalau kita tengok botol-botol ubat di hospital, di klinik-klinik, semua pembalutan ni menggunakan plastik. Ya. Jadi kita memang plastik ni adalah pembungkusan yang terbaik lah. Yang bukan recycle atau maksudnya Bukan recycle. yang bukan recycle. Yang 100%. Ya. Apa yang membuatkan Datuk sendiri begitu fokus sekali tentang kepentingan untuk kita tahu ni asal usul plastik dari mana semua ni, nak mengkaji juga. Kalau sebelum ni memang dah berpuluh tahun kita menggunakan plastik, selama ni memang kita tak ambil tahu pun pasal plastik itu. Betul. Okey, saya juga iaitu Yang di-Pertua Dewan Perdagangan Melayu Malaysia Kuala Lumpur, dan biasa terdedah daripada maklumat luar lah, di luar negara. Yang baru-baru ni kami mengadakan pameran di Korea, dan kami membawa produk yang plastik. Jadi dekat UAE mengatakan kenapa dia tak fikir benda ni. Ya. Jadi dia kata, wow, maknanya Malaysia dah melalui negara lain. Dan alhamdulillah apabila dapat sambutan yang menarik ke sana, banyak order yang kami dapat. Jadi ada daripada idea sana yang kami bawa, kenapa nak kita tak bawa benda ni sebagai benda yang baik, kan? Ya. Itulah idea-idea yang fikir benda ni perlu kita kongsi bersama. Okey, apa cadangan PPIM sendiri, sebab kita tahu plastik yang ada di luar tu ada yang berkualiti, ada yang tidak, ada yang di kita semula. Kita sebagai seorang pengguna ni, kau boleh nak pilih yang terbaik, tapi kita diberi peluang untuk memilih, tapi tak semua orang tahu.
mengenai plastik. Informasi. Kalau ada pilihan pun mesti ada kita nak beza kan. Ya, pasal Bukannya ada satu alat untuk mengukur Betul. sama ada plastik betul-betul berkualiti atau tidak. Betul. Kami pun baru difahamkan berkenaan dengan plastik ini. Kita perlu ambil masa sikit untuk melakukan sedikit Kempen ke? pemahaman Informasi? dulu baik Okey. dalam pihak BPIM. Dan kita akan jumpa dengan pihak-pihak yang berwajib, contohnya JAKIM ataupun Jabatan Alam Sekitar ataupun mana-mana agensi yang terlibat dalam industri ini, supaya kita berikan sedikit pendidikan untuk dua-dua pihak. Maksudnya pihak kementerian, pihak agensi atau jabatan dengan pihak pengguna juga harus buat penekanan berkenaan isu ini. Saya anggap apa yang Datuk buat ini adalah fardu kifayah tu. Ya, saya. Sebab bukan semua orang yang mampu faham berkenaan perkara ini, dan kalaulah kata tidak ada individu seperti Datuk, mungkin kita tidak tahu kepentingan ini sampai bila-bila. Sampailah ada pihak ketiga yang maklumkanlah. Jadi alhamdulillah usaha ini telah bermula. Kita akan kita akan tekankan isu ini. Kita akan bawa isu ini kepada pihak pengguna dan kita akan harap dapat sokongan penuh daripada pihak kementerian atau jabatan agar usaha kita ini diambil serius. Sebab macam kita sebut tadi, kita sebagai seorang Muslim, halal itu tidak ada kompromi sama sekali. Okey, baik, kita ada pemanggil bersama dengan Cik Zainal. Halo, Assalamualaikum. Biodegradable tu dia hanya sesuai untuk barang-barang yang bukan makanan lah, plastik beg biasa. Dan tempoh pengurusan ia adalah lebih 3 bulan. Kalau 3 bulan ni pasti automatik dia hancur. Memang dah ada negara Malaysia. Tapi benda tu tak sesuai untuk makanan. Tapi itu sesuai untuk alam sekitar. Berkenaan dengan paper bag jadi paper bag ni dia pertama asalnya daripada balak lah. Apabila pemotongan balak berkuasa, jadi benda ni dihadkan. Itu salah satu mengancamkan balik alam sekitar. Jadi penggunaan paper dan plastik paper tidak begitu digalakkan lah. Terutama dari segi makanan, sebab dia boleh ada tindak balas dengan paper bag tu dengan makanan. Sebab tu kadang-kadang kita dengar kalau katalah orang buat goreng pisang tepi jalan, dia orang tak nak gunakan surat khabar untuk membungkuskan paper tu, sebab dia ada something yang tak berapa cantik. Yalah, bila makanan. surat khabar Carbonnya lagi. carbon yes, kesan tulisan tu dah jadi cair kan. Dengan tulisan tu sekali kita makan. Ink, kita makan ink. Tak sesuai lah. Okey, baik. Penggunaan plastik setakat ini, Datuk melihat kan keperluan seharian begitu banyak ataupun bagaimana? Sebab ialah hari-hari kita beli makanan, hari-hari kita guna plastik. Cuma kita tak tahu plastik tu berkualiti ataupun tidak je. Okay. Penggunaannya. Untuk penggunaan plastik sekarang sungguh luas lah. Memang luas kerana kita di negara Malaysia mempunyai petroleum dengan banyak. Jadi kemungkinan penggunaan kita bukan di plastik makanan je. Untuk overall semua akan ditukar pada plastik. Contoh kerusi, meja kita, spare part kereta, rumah kemungkinan. Jadi pintu, tingkap. Jadi overall semua akan datang hala ke plastik. Kerana bahan mentahnya lebih mudah dan dia tidak mengancamkan alam sekitar. Jangka hayat dia panjang. Jadi penggunaan dia sangat luas lah. Ada ke dari sudut yang Datuk faham lah, daripada sudut yang negatif penggunaan plastik ini? Ada yang dia ada Kesan sampingan kesan sampingan tidak baik yang Datuk faham sendiri. Kalau kita gunakan plastik yang kita panggil virgin plastik ini. Dia sebenarnya tidak ada berlaku masalah apa-apa. Cuma kadang-kadang kita berlaku ada berkaitan dengan alam sekitar. Sebab plastik ni kalau kita lupus. tak boleh lupus. Tapi bukan salah plastik sebenarnya. Itu salah individu. Jadi kadang-kadang kempen plastik tu orang kata kurang tepat. Sebenarnya benda yang berkualiti lebih lama, benda yang kita support. Tetapi benda tu boleh saya katakan benda tu kurang tepat lah. Sebab kita tengok penggunaan dia pasti ada lasak. Contoh paip air di bawah tanah atau paip air di rumah kita lah. Apabila kita guna plastik, dia tidak akan berkarat. Jadi maknanya dia bantu kita punya kesihatan lagi. Dan jangka hayatnya panjang. Contoh plastik paip air di bawah tanah. Dulu kita menggunakan plastik besi. Jadi paip besi dah lama dia berkarat. Karat air kita minum. Jangan boleh buat kebocoran. Kesihatan pula. Tapi apabila tukar plastik, masalah-masalah yang tadi tu dapat diselesaikan. Jadi tak adalah orang kata plastik ni menjadi satu ancaman kepada kita.
Okey, setakat ini keperluan tu tetap ada. Cuma keterbatasan kepada plastik-plastik yang diragui halalnya ni. Jadi macam mana kita sekarang ni, sebab saya pun terkejut juga. Saya tak naklah beli yang plastik murah lepas ni. Betul. Itulah sebab kita tahu biasanya kalau pengusaha yang menghasilkan segala produk ni, plastik ke apa saja, didominasi oleh setengah kaum saja kan. Jadi macam mana untuk kita betul-betul nak memastikan tak ada produk-produk yang berasaskan plastik ni yang tidak halal, khususnya untuk pengguna kita yang Muslim ini? Mungkin yang pertama kita harus buat pendidikan kepada pengguna terdahulu, dan kita akan create create demand. Kita akan harapkan para pengguna Muslim, pengguna Islam agar memohon atau mencari produk yang ada. Kita ada alternatif. Macam sebelum ni kita tidak ada alternatif. Kalau kita tahu pun tapi tidak ada alternatif, satu kepayahan juga pada pengguna. Tetapi sekarang kita sudah tahu dan kita ada pilihan, dan mungkin dari segi harga yang saya difahamkan memang terlalu sedikit kalau kita nak menceritakan berkenaan isu harga. Jadi kita ada alternatif, kita harus buat pilihan, dan kita harap supaya satu masa nanti akan ada perlabelan berkenaan plastik ini. Contoh kalau produk yang vegetarian produk, dia ada tanda hijau yang bulat tu kan. Mungkin pada plastik ada tanda diamond ke, yang benda ni bukan recycle. Ataupun kita tetapkan mana-mana plastik yang recycle wajib mempunyai logo yang recycle tu. Kita perasan kan logo yang tiga segi tu. Dia wajibkan ada. Bukan hanya untuk produk macam seperti bekas minuman, tapi pada plastik tu sendiri. Pada contohnya pembungkusan seperti plastik biasa ni harus juga diletakkan tu. Betul. Jadi mungkin ada itu yang boleh pengguna mendapat perbezaan lah. Kalau tidak, kita mana nak tahu, dah lah kita bukan pakar kan. Nanti kita nak hantar pula pergi lab test apa. Itu satu benda yang sukar dan mustahil oleh pengguna. Okey, dan di pihak PPIM juga, di pihak Datuk sendiri mewakili Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur, bagaimana untuk agaknya nak menjayakan seperti apa yang dinyatakan oleh Haji tadi tu, nak biar plastik ada cop tertentu apa semua. Pastinya banyak juga tu peraturan prosedurnya, bukan senang-senang juga untuk kita, iyalah kan, nak menampakkan hasilnya tu. Tapi boleh kita usahakan tu. Nanti kita jumpa sama persatuan pengguna kan, kita akan cadangkan JAKIM ke. Macam biasa contoh kita ada halal, memang kita ada cop halal, tapi di dalam makanan dia, makanannya macam dia, tapi plastiknya belum pasti. Jadi sebenarnya kemungkinan ada label untuk halal plastik pula. Sebab ini saya nampak itu keperluan, dan saya nak tekankan di sini, ini adalah berkenaan dengan isu halal dan haram. Jadi kalau kita rasa tidak penting, kita mungkinlah boleh buat sebaliknya. Tapi ini satu yang utama yang harus kita pandang serius, dan saya harap para pengguna mula create demand, maksudnya mula bertanya berkenaan plastik yang halal. Dan saya harap agar industri plastik halal ini berkembang, dan industri halal secara keseluruhannya boleh mendapat manfaat. Chain itu perlu. Macam kita sebut tadi, daripada proses pertama sampai proses ke-9 dah halal dah. Masuk je muka haram balik. Baik, boleh tak Datuk berikan perbezaan harga plastik yang tidak diragui halal ni dengan plastik yang murah di luar tu? Berapa Dari segi peratusan tu. Kalau ikut skeping lah, katalah skeping saya ingat kurang 1 sen. Kurang 1 sen. Kalau yang kat luar tu? Sama. Sebab dia perbezaan dia terlalu sikit. Sikit sangat. Maknanya lebih baik beli yang mahal daripada beli yang murah sangat tu. Tapi tu, kalau kita di zaman sekarang tu, saya apa alternatif untuk kita menyamakan harga tu? Sebagai contoh tu, kita berniaga. Kita sebagai peniaga ni, kita kalau boleh dengan desakan untuk kerajaan untuk kita menurunkan harga barang, dan kita pun sebagai peniaga kita harus kurangkan kos kita. Macam mana usaha yang kita boleh adakan supaya plastik ini mendapat harga yang sama. Sebagai contoh, bila kenderaan hybrid dikeluarkan, mungkin ada subsidi atau tidak dikenakan cukai oleh pihak kerajaan. Jadi itu boleh menjadikan permintaan itu tinggi dan harga itu sama berbanding kalau dikenakan cukai. Jadi mungkin antara saya nampak itu yang kita rasa kita boleh usahakan. Tapi dari segi Datuk, apa yang kita boleh buat? Saya ingat tu cadangan yang baik lah. Bagus sangat tu. Jadi nanti kita ada macam kategorikan kilang kalau kilang halal, kemungkinan dia punya cukai ataupun akan rendah sikit ke daripada yang bukan halal. Saya ingat itu pun dah cadangan cukup bagus tu untuk
meminimalkan harga tadi. Betul. Sebab kalau kita nak minta pengguna untuk menanggung bebanan itu, walaupun itu wajib pada dia orang untuk menanggung bebanan itu disebabkan mendapatkan produk yang halal, tetapi kalau kita ada peluang untuk meringankan beban pengguna, saya rasa kita wajib tu untuk apa salahnya. Dan pengguna sendiri sekarang ni sudah ramai yang packer yang prihatin tentang pentingnya untuk kita dapatkan sesuatu yang halal, kan bukan macam yang dulu macam tak kisah. Sekarang ni dengan ada segala kemajuan teknologi kan, apa saja yang tak betul terus cepat. Beri konsep sama. Okey, baik, dari segi nasihat juga kepada pengguna selepas ini, sebab saya nak tahu juga ada ke kes tiba-tiba makanan tu jadi, contoh kan, diragui kehalalannya, adakah disebabkan penggunaan plastik dibalut kepada makanan yang kecoh satu ketika dahulu tu, disebabkan kita semula ke, kemungkinan atau sebab apa? Itu salah satu perkara yang akan berlaku lah. Contohnya bahan-bahan untuk diekspor ke luar negara. Sebab luar negara kadang cuaca tidak sama dengan Malaysia. Jadi menyebabkan antara sampai dekat sana, mutu makanan tu jadi rosak. Itu salah satunya akibat kalau menggunakan barang yang terlalu murah dan recycle. Sebab plastik recycle ni benda tu terlalu murah. Sebab benda tu dah patut dibuang, diproseskan balik, tapi tak boleh untuk makanan. Untuk benda-benda lain boleh, untuk perabot, untuk bangku kerusi boleh, tak ada masalah. Tapi untuk makanan memang tak ada sesuai. Tidak boleh sama sekali tu kan? Tidak boleh sama sekali. Melalui pengalaman itu, kalau Datuk cuba dapatkan tender daripada pihak kerajaan, contohnya yang saya nampak tu ada plastik untuk pembungkusan ubat. Ada tak dalam spesifikasi yang dia keluarkan tender tu mewajibkan plastik yang virgin? Okey, ini ada. Dia Kementerian Tender Kesihatan memang wajib diadakan CJ untuk 100% virgin. Dan masa pelaksanaan proses penghilangan tu, dia perlu dilakukan dalam cleaning room. Jadi benda tu memang diambil beratkan lah. Berkualiti lah Sungguh kualiti. Kalau ikutkan peratusan tu, berapa peratus produk plastik halal ni di pasaran? Anggaran tu. Tak banyak saya ingat. Sebab macam kata lah, lebih diutamakan untuk kesihatan. Tetapi umum belum lagi. Jadi kalau kita dapat kongsi bersama selepas ini, macam kita kongsi tadi lah, apabila benda semua dah halal, tiba-tiba 10% saja yang tak halal. Jadi spoil lah. Spoil. Sebab kita hak halal kita Malaysia memang sangat kuat. Tiba-tiba pasal 10% je jadi spoil. Tak boleh tu. Okey, kita akan sambung seketika nanti. Kita akan kemas kini Berita 24 kembali selepas ini bercakap mengenai pengguna dan halal bersama dengan Datuk Dr. Sharifuddin Musa dan juga Haji Muhammad Zarif. Terus bersama kami. Pengguna dan halal, itu topik kita untuk dunia pengguna bersama Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Hari ini kita ada Tuan Haji Zarif, aktivis PPIM, juga kita ada Datuk Dr. Sharifuddin Musa, Presiden yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Okey, kita sudah ada pemanggil sebenarnya ketika ini bersama dengan Encik Bakria di talian. Hello, Assalamualaikum. Buat macam GST kata dia. Tindakan drastik sikit ni. Yang saya nampak tu adalah mula-mula sekali kita kena buat kesedaran kepada pengguna dulu. Bila permintaan daripada pengguna itu tinggi, dia mana-mana pun, bila kata tekanan yang diberikan oleh pengguna itu tinggi kepada pihak yang berwajib, benda ni akan diambil dengan lebih segera, Pak, ya? Ya, saya. Kalau tidak, dia ambil ikut dan je lah, yang mana dulu kan. Prioriti dia berbeza. Ya. Jadi kita harap agar pendidikan pengguna ni akan berterusan untuk isu halal ini, especially daripada bidang-bidang dalam semua bidang, daripada penyediaan makanan, dari proses tersebut dan juga sampai ke pembungkusannya. Kita akan buat didikan dari sudut itu. Dan masa rehat tadi saya ada bercakap dengan Datuk tadi. Kita tengok daripada sudut seorang Muslim, tetapi sebenarnya kalau dari segi plastik virgin ini, plastik yang daripada sumber bahan yang baik ini, dia juga penting untuk semua. Maksudnya dari segi kebersihannya. Jadi manfaat itu bukan hanya untuk halal, manfaat itu kepada yang non Muslim, ia manfaat untuk kebersihan dan dan perkara yang berkaitan dengannya lah. Okey, soal halal itu satu perkara, tapi apabila kita bercakap juga mengenai plastik, bukan hanya plastik untuk mengisi makanan, tapi apa sahaja produk yang dihasilkan dengan plastik, contohnya macam pinggan ke, cawan ke, gelas ke, kadang-kadang tu kandungan tu
ada yang meragukan yang mungkin boleh memudaratkan kesihatan. Ya, betul. Saya rasa sebelum ni ada juga kes-kes yang dilaporkan memudaratkan, contohnya macam penggunaan pinggan melamin ke apa kan, yang katanya boleh memudaratkan kesihatan. Ya betul, tapi itulah kita kena peka pada perkara-perkara tersebut terutama kalau yang tidak berkaitan dengan makanan tu kita rasa tidak ada apa-apa masalah lah. Tetapi yang melibat makanan kerana macam kita khawatir pengusaha IKS industri macam buat kuih, keripik apabila mereka menggunakan plastik yang recycle menyebabkan tidak balas kualiti kuih dia. Jadi sebab tu apabila kuih dia baru 3 bulan dah rosak, berkulat. Oh, dia efek Defect. Dia ingat mungkin kandungan dia, tapi bukan. Tapi adalah tidak balas yang recycle tersebut. Daripada ialah bahan-bahan yang terbuang. Terbuang. Sampah apa semua, lepas tu basuh-basuh jual balik. Balik. Jadi mungkin ada yang beracun. Ya. Macam tadi yang dimaklumkan tadi, ada kemungkinan ke kes yang berlaku sebelum ni, kes coklat tu, kontaminasi daripada bahan pembungkusan itu yang menyebabkan bahan dalaman tu. Result Adanya daripada DNA ada benda tu. DNA. Itu yang Ada kemungkinan. boleh, tidak Kebarangkalian. mustahil. Tidak mustahil. Dia macam tu berlaku sebab sebelum ni benda tu is halal. Tiba-tiba ada. Sebab sekarang ni plastik ni pun dia ada macam kita rasa sebelah ni macam kertas, sebelah ni macam plastik. Itu plastik ke kategori apa tu? Kecampuran. Yang saya faham itu adalah paper lamination. Dia laminate. Ada beza? Dia gabungan dua bahan. Dua bahan. Maksudnya plastik pun ada, kertas pun ada. Betul. Contohnya macam plastik burger tu kan. Macam Kita plastik coklat lah maksudnya ni. betul. Jadi ada kemungkinan untuk berlaku perkara pencemaran. Ada kemungkinan. Sebab biasanya melibatkan kos. Kadang-kadang industri itu dia perkara lain, kos dah naik. Jadi dia nak murah dari segi kos pembungkusan. Jadi yang tu yang dia menggunakan banyak barang-barang yang recycle. Jadi lepas ni kena berhati-hati lah. Ya, betul. Jadi adakah ini kali pertama pendedahan berkaitan dengan plastik ni ada yang halal tak halal? Ini yang pertama. Wah, okey. Sangat mengejutkan. Ya, memang saya pun terkejut. Kita dia bersatu guna pun baru apa ni, Mendapat tahu lah. mendapat tahu kan, macam saya cakap tadi, kita beranggapan sebelum ini semuanya halal. Jadi bila kita tahu adanya yang tidak halal, Gula plastik ni. yang saya risau tu daripada yang recycle tadi tu, kalau dibuat jadi botol, mungkin dia kata dah melalui proses cucian, pembersihan, tapi saya tidak rasa ada proses samakan di situ. Kesahihannya. Sertu, tidak ada proses sertu dalam membersihkan. Contohnya dia bersihkan chemical ini, chemical itu untuk menjadi bersih, tetapi proses untuk menjadikan Sama ia tu halal, tak ada. sama ataupun sertu dalam bahasa dia tidak ada. Saya yakin tidak ada. Siapa Baik. yang mengesahkannya? Dan sebenarnya kes ini sama juga dengan mula-mula PPIM bawa dulu mengenai minyak masak yang dikitas semula. Dia tak ada beza, cuma minyak masak tu diguna semula. Yang kes plastik ni digunakan. Saya rasa minyak masak tu pun guna plastik recycle. Aduh. Macam kan. Okey, mungkin kepada pendengar kita ada sebarang soalan, pandangan, pendapat ataupun apa sahaja kan berkaitan dengan isu kepenggunaan juga, boleh telefon kami 0326927939. Ya, kata Abdul Majid Muhammad Ali, lebih parah lagi jika minyak masak ni, dia nak kait minyak masak hari tu yang dikitakan semula itu dibungkus pula dengan plastik yang tuan sedang bincangkan ini. Siap ada logo halal lagi. Okey. Okey, kita terima pemanggil dulu bersama Encik Aziz. Hello, Assalamualaikum Cik Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan Cik Aziz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan Datuk. Okey, InsyaAllah. baik. Okey, baik. Cik Aziz Ya. apa ni, secara tak langsung saya ni terlibat dalam industri ayam. Okey. Industri ayam ini, keperluan ayam di Malaysia ni sangat-sangat tinggi. Saya difahamkan hampir 2.4 juta ekor ayam satu hari. Dan di Jadi Malaysia, token ayam lah kaya. jadi keperluannya harian ni, bukannya mingguan sekali, udah tak harian, 2.4 juta. Jadi ini melibatkan pengguna dan juga industri pembuatan makanan, industri yang melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan ayam ni. Jadi keperluan ayam kita memang sangat tinggi dan supply kita sangat rendah. Contohnya kilang, dari segi hal yang bila disebutkan isu halal tadi, saya minta pengguna untuk sangat berhati-hati. Saya bukan bercakap sebab saya dalam industri, saya bercakap atas dasar pengguna, agar memilih produk ayam ini daripada sumber yang kita tahu. Contohnya kita kenal produk daripada peniaga tersebut. Kalau bolehlah kita beli daripada sumber yang kita benar-benar tahu, sebab
saya boleh katakan rata-rata sekarang industri halal yang mengeluarkan produk ayam ini yang mempunyai persetujuan halal masih rendah. Bermakna yang di luar sana sama ada diusahakan oleh pengguna muslim, peniaga muslim yang tidak mempunyai persetujuan halal, ataupun dilaksanakan oleh peniaga bukan muslim yang mempunyai persetujuan halal. Jadi ada kontra di situ, ada kontradik di situ. Jadi saya harap agar membuat pilihan yang terbaik. Kalau boleh elakkan daripada membeli produk yang kita tidak tahu sumbernya yang sah. Contohnya kita beli sepatutnya ayam ini dia memerlukan label. Setiap ayam tu perlu ada bungkusannya tersendiri. Jadi kita boleh tahu ini dari mana sumber, dari mana, halal dari mana. Jadi baru kita boleh tahu. Tapi kalau kita beli ayam di pasar sebagai contoh yang tidak ada bungkusan, kita beli, kita pilih, kita tidak tahu sama ada ayam tu daripada sumber mana. Contoh ayam frozen yang dikata daripada negara jiran. Banyak tu. Banyak, sangat-sangat banyak. Lambakan itu sangat-sangat Jadi tinggi. mana kita tahu yang jual kat pasar tani tu beli kat situ juga? Maaf untuk saya katakan daripada segi itu masih kurang lagi kita punya sebab bila permintaan daripada pengguna, contohnya kita tidak kisah. Kita beranggapan kita beli di pasar tani ayam tu dah pasti halal. Maaf mungkin yang akan menyinggung perasaan setengah pihak, tetapi hakikatnya sumber itu masih diragui. Kita tak tahu sama ada dia pengusaha dia menjual. Dia menjual tu Islam, dia menjual Islam, tapi yang memproses itu kita tidak tahu. Jadi saya harap agar pengguna bila membuat pilihan dapatkan sumber mana ayam dari mana, adakah sijil halalnya. Kita minta sebab itu hak kita. Tapi kalau kita beranggapan tak apalah mesti halal. Jadi kita harus terimalah dia punya kesan itu. Contohnya kalau kita makan barang yang tidak halal ke, itu kita harus absorb sendirilah dia punya kesan. Jadi saya harap pengguna bukan hanya ayam, daging ataupun apa saja sekalipun yang perlu melalui proses halal, kita minta kita dapat tahu sumbernya, dari adakah sijil halal diberikan, ataupun produk ini dari mana. Kalaulah kata kita jiran kita yang sembelih, tak adalah kita nak ragu kan. Tapi kalau kata benda yang melibatkan peringkat yang banyak, industri yang besar yang mengeluarkan hingga 50,000, 60,000 sembelihan ayam satu hari, macam mana kita nak pastikan industri itu mempunyai persetujuan halal? Sebab rata-rata kilang di Malaysia ini yang memproses ayam tidak mempunyai sijil halal. Tetapi tidak diwajibkan. Sebab halal itu perlu diminta oleh pusat penyembelihan. Tidak ada kata undang-undang yang mengatakan setiap pusat penyembelihan wajib mempunyai halal, tidak. Jadi tapi kalau kita nak dapatkan menggunakan sijil halal, kita wajiblah daftar ataupun memohon, dan kita perlu lalui proses audit tersebut. Jadi kita harap para pengguna buat pilihan yang bijak, jadi pengguna yang bijak, supaya apa yang kita makan tu adalah diri kita. Lainlah kalau ada setengah pakcik tu memang dia kata memang ni pakcik sembelih sendiri, contoh tu lain lah kan. Tapi bila kita tanya tu belum tentu peniaga, entahlah saya pun beli borong. Okey, baik, berbalik kepada topik plastik kita ni, mungkin memberi kejutan juga kepada semua orang, termasuklah kami. Jadi Datuk mungkin sedikit pesanan lah untuk pengguna memilih plastik yang tidak diragui. Sebab ada juga yang tanya ni, Datuk, dia kata botol air mineral yang kita selalu beli tu berapa kali kita boleh guna balik? Maksudnya selalunya kan orang guna botol mineral tu untuk simpan air, dia recycle, dia bubuh air sendiri, dia simpan. Ada tempoh ke penggunaan botol plastik? Botol plastik untuk mineral water tiada tempoh. Tiada tempoh. Maknanya sebab dia tahan lasak. Dia kukuh. Okey. Tetapi kalau boleh kita hanya boleh tahu air saja. Jangan tahu benda manis ke tak boleh. Jangan tahu macam acid ke, benda-benda yang tu boleh bertindak balas dengan plastik tu balik lah. Okey, mungkin juga ada saranan kepada pengguna berkaitan dengan penggunaan plastik yang saban hari kita gunakan ni. Nasihatlah mungkin sedikit tip-tip lah nak cam kan, sebab plastik nampak sama. Apa lagi tip-tip yang kita tahu? Yang tip pertama yang tadi saya beritahu, bahawa kalau kita nak pilih plastik, biarlah plastik itu licin dan juga berkala terang. Cerah. Okey, biasanya penggunaan plastik yang kelabu, contoh plastik sampah, plastik biji melih untuk pokok, dan perabot adalah benda-benda yang orang kata jangan untuk makanan lah. Untuk keperluan boleh, peralatan ke, untuk simpanan tak ada masalah. Jadi nasihat saya kepada pengguna supaya
berhentilah. Menggunakan plastik berkualiti lah untuk makanan. Ya, betul saya. Yang terbaik. Nampaknya sampai di sini saja. Terima kasih diucapkan kepada Haji Muhammad Zarif dan juga tetamu di studio hari ini, Datuk Dr. Syarifuddin Musa, Presiden dan Yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Sampai di sini saja. Serba ini Lima Utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.